Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 September 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita, sambutan ulang tahun kelahiran ke-85 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud akan diraikan selama 3 hari mulai 8 hingga 10 Oktober 2021 secara sederhana dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Menteri Utiliti yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan tersebut, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, sama seperti tahun lepas, tiada majlis perarakan dan perbarisan diadakan susulan dengan pandemik COVID-19 yang masih melanda di negeri ini. Menurut beliau, sambutan itu merupakan kemuncak acara tonggak kerajaan Sarawak bagi tahun 2021. That on the 8th of October, Majlis Kesyukuran akan diadakan di Masjid Jami' di Kuching, di Putrajaya untuk VIP dan menteri-menteri dan juga ahli-ahli yang all the dignitaries that all invited. The Muslim members will be attending the semayang in Masjid Jami'. The non-Muslim ministers will have their own majlis, which could be coordinated by UNIFOR at their respective venues. Sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan dan good health untuk Tuan Tewati. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena sambutan ulang tahun kelahiran ke-85 Tuan yang di-Pertua Negeri di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Tambah beliau lagi, antara 3 acara utama yang akan diadakan iaitu Majlis Istiadat Rasmi di Dataran Perbarisan Dewan Undangan Negeri DUN. Selain itu, ujarnya istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak di DUN dan Majlis Jamuan Negeri di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berita seterusnya, industri pelancongan di Sarawak dijangka bangkit semula dalam mendepani pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sudah tiba masanya sektor pelancongan di Bumi Kenyalang ini dirancakkan semula. Menurutnya, industri pelancongan merupakan antara salah satu sektor yang penting bagi memacu Sarawak menjadi sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. In the last 18 months since the first movement control was enforced in Malaysia, I still remember it was on March 18, 2020. My ministry has not stopped working with the government agencies, tourism bodies, practitioners and scholars to restart our tourism activities in a responsible and sustainable manner. When the border is closed to international visitors, Sarawak continues to sustain domestic tourism through our Siasito campaign, which besides offering discounted tourism packages to the locals, also help local tourism business to a certain extent during this difficult time. One of the many recovery measures in Sarawak is the post-COVID-19 development strategy, or in short PCDS 2030, which was launched by our Right Honourable Chief Minister in July this year. It is an important milestone to chart the way forward for Sarawak to become a developed state by the year 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sidang media sambutan Hari Pelancongan Sedunia 2021 yang bertemakan Sarawak Commitment to Responsible Tourism pada Isnin. Dalam itu, beliau menzahirkan rasa bangga terhadap pelbagai inisiatif dan kerjasama daripada penggiat industri muzik seperti Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia yang memindahkan acara ke platform maya. Begitu juga pengajuran International Conference on Responsible Tourism and Hospitality ICRT-H yang menarik ribuan peserta antarabangsa.
Sementara itu, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan bakal memfokuskan berkenaan isu tuntutan Sabah dan Sarawak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di dalam Rancangan Malaysia ke-12 RMK 12. Datuk Abdul Karim berkata beliau amat gembira kerana Kerajaan Persekutuan masa ini ingin mendengar dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hak kita yang terhakis dan kita merasa gembira juga kerana kerajaan pusat pada masa ini mahu mendengar ataupun berusaha sehaluan sealiran seperti apa yang kita harapkan di negeri Sarawak ini agar hak-hak yang terhakis yang perlu kita perkara yang lain yang perlu kita bangunkan mereka sanggup untuk mendengar. Jadi we are on the right track and hopefully with both government, whether the federal government, the state government, on the same platform and looking at it. Beliau menambah sektor pelancongan di Sarawak bakal dibangunkan semula dengan strategi yang digariskan sekaligus memacu industri berkenaan. Di Miri, projek penerapan semula Jalan Riam Lama dan Jalan Persimpangan Miri Bypass ke Pujut kini telah siap dibina. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, kedua-dua projek ini dilaksanakan syarikat konsesi Endaya Construction Sendirian Berhad di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR, bahagian Miri dalam rancangan penyelenggaraan Jalan-Jalan Negeri Sarawak 2021. Dengan siapnya kedua-dua projek ini, ianya akan memberi laluan jalan yang lebih sempurna, selamat dan selesa kepada para pengguna jalan raya di kawasan tersebut. Kos kedua-dua kerja penerapan semula jalan tersebut bernilai RM700,000. Katanya kepada media selepas mengadakan lawatan bagi meninjau projek penerapan semula Jalan Riam Lama dan Jalan Persimpangan Miri Bypass ke Pujut pada Isnin. Penerapan Jalan Riam Lama sepanjang 1 km dan 7.5 meter lebar telah mula dilaksanakan pada 18 Ogos lalu dan siap sepenuhnya pada 4 September lepas. Manakala projek penerapan Jalan Persimpangan Miri Bypass ke Pujut pula telah dimulakan dengan 18 Ogos dengan panjang 400 meter dan 7.5 meter lebar dan telah siap pada 5 September 2021. Jelas Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin, beliau telah meminta kontraktor bertanggungjawab menurap sebahagian jalan di persimpangan bulatan berdepan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chung San. Berita diteruskan dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus telah turun padang bagi meninjau program vaksinasi pelajar sekolah rendah di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Serian pada Isnin. Katanya seramai 629 pelajar dari 22 buah sekolah rendah di daerah Serian yang terlibat merupakan kumpulan pertama remaja berumur 12 tahun menerima suntikan dos pertama jenis Pfizer. Tambah jauh lagi, seramai 1,200 orang pelajar dijangka menerima suntikan dos pertama menerusi program vaksinasi COVID-19 yang diadakan selama 2 hari itu sehingga Selasa. Sementara itu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK untuk remaja 12 hingga 15 tahun diteruskan di 2 lokasi di Matu dan Igan pada Ahad. Di Dewan Serbaguna Matu, seramai 390 remaja menerima suntikan dos pertama mereka yang terdiri daripada 8 buah sekolah dan pelajar luar kawasan dan tidak bersekolah. Setiap pelajar ditemani ibu bapa dan penjaga mereka manakala proses vaksinasi berjalan lancar dengan bantuan pihak kesihatan Matu, Angkatan Pertahanan Awam APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Pejabat Daerah Matu dan sukarelawan. Sementara itu, seramai 180 lagi remaja 12 hingga 15 tahun menerima vaksin dos pertama di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Igan. Menurut pelajar, ketika ditemui, keyakinan mereka semakin bertambah untuk melakukan aktiviti luar, malahan tidak sabar untuk mendapatkan vaksin dos kedua nanti. Ibu bapa pelajar juga turut bergembira setelah anak-anak mereka menerima vaksin dan berharap mereka akan bersekolah
seperti biasa nanti walaupun dalam norma baru. Beralih kepada laporan harian COVID-19 pada Isnin, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak telah bersetuju Zon Selatan beralih ke Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 mulai 1 Oktober ini. Selain itu, JPBN Sarawak juga turut bersetuju membenarkan operasi mulai 1 Oktober untuk beberapa sektor seperti yang tertera. Manakala bagi pergerakan rentas daerah, kelulusan permit polis masih lagi diperlukan dan pemandu serta pekerja bagi kenderaan membawa barang dan perkhidmatan wajib menjalani saringan artikel antigen atau saliva test setiap 7 hari berkuat kuasa mulai 28 September ini. Dalam kenyataan media sama, Sarawak mencatatkan 2,723 kes positif baru COVID-19 pada Isnin melibatkan 37 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 201,812 kes. Berikut 37 daerah di Sarawak yang dilaporkan mempunyai kes positif COVID-19. Juga dilaporkan 19 kes kematian melibatkan individu berumur dalam lingkungan 41 hingga 92 tahun. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan 2 kluster baharu yang direkodkan di daerah Limbang, iaitu kluster Tembok Limbang dan kluster Melaban Limbang. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif ialah sebanyak 117 kluster dan 9 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baharu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan pesanan Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul mengenai Rabies Awareness Virtual Run. Salam UKAS. Salam perpaduan, salam Sarawakku sayang. Hello everyone, I'm Abdullah Saidul. I know we have been combating the COVID pandemic for the last 2 years. In combating this COVID pandemic, let us also not forget to live a healthy life by working out. Do you know that we have also a rabies outbreak in Sarawak way before COVID-19 exists? The rabies outbreak was declared in Sarawak since 2017. But the difference between the rabies and the COVID is that it is preventable by becoming a responsible pet owner. Now join me for a visual run for rabies awareness campaign organized by UKAS from 20th September to 1st of October in conjunction with World Rabies Day Sarawak on the 2nd October. Now please sign up today. Have fun.